Baik, bersedia menerusi Skype adalah Amlir Ayat, aktivis alam sekitar, dan untuk kita membincangkan lagi mengenai isu gangguan air ini. Assalamualaikum, selamat pagi Amlir. Selamat pagi Fizi, apa khabar? Baik. Amlir, kita nak tengok isu gangguan bekalan air antara isu yang akan didominasi mesyuarat Exco Selangor selepas ini. Apa yang sepatutnya mereka masukkan dalam agenda dan bincangkan? Terima kasih awak ni dan Fizi. Saya berpandangan bahawa bagi keadaan sekarang ni, pihak kerajaan negeri bolehlah mempertimbangkan beberapa perkara yang telah saya dan beberapa rakan saya sebut sebelum ini di dalam media berkenaan dengan krisis ini. Contohnya yang pertama yang biasa kita sebut, ramai di antara kita sebut iaitu berkenaan dengan penguatkuasaan dan pemantauan. Tidak begitu menekankan dari segi jumlah. Jumlah itu penting juga. Ya. Berapakah jumlah saman ataupun benda yang perlu dikenakan haruslah setimpal dengan kesalahan yang dilakukan. Tetapi yang paling penting ialah keserapan penguatkuasaan dan pemantauan. Dan mungkin dari sudut penguatkuasaan itu dan juga untuk kita melaksanakan proses penguatkuasaan itu harus kita melihat beberapa aspek perundangan yang mungkin perlu ditunda atau diubah atau dimantapkan untuk memastikan bahawa pihak-pihak berkuasa ini mempunyai kuasa yang lebih kuat untuk memantau dan memeriksa dan menjalankan penguatkuasaan. Itu juga dapati bahawa terdapat beberapa isu teknikal dari segi perundangan di mana terdapat beberapa pertukaran untuk membuktikan kesalahan ataupun ialah kesalahan yang dilakukan oleh pihak-pihak industri kerana sungai ini ataupun lembangan sungai ini sangat besar. Jadi kalau ada sebarang pencemaran yang dilakukan oleh satu pihak industri, tukar kita ataupun pihak penguatkuasa itu untuk membuktikan bahawa pencemaran itu berasal daripada sesuatu industri. Tak boleh spesifik sebab banyak industri yang mencemarkan alam kita, mencemarkan sungai dan mungkin beberapa industri ini membuang bahan pencemar yang sama. Saya juga ingin merujuk kepada tindakan kerajaan negeri Selangor yang ingin menggunakan drone berteknologi tinggi ataupun yang panggil military drone untuk memantau keadaan lembangan sungai. Saya rasa ini satu perkara yang sangat baik dan saya telah terima pandangan ini sebelum isu ini dibawa ataupun sebelum cadangan ini dibawa. Saya harap drone ini boleh beroperasi panjang masa, boleh-bolehnya lah. Ya, supaya kita dapat memantau keadaan tersebut sebab pencemaran ini berlaku tak tentu masa. Contohnya baru-baru ini dia berlaku waktu pagi, tengah malam, selepas awal pagi. Ya. Jadi kalau drone tidak beroperasi waktu itu, maka kita akan terlepaslah satu aktiviti mencemarkan sungai. Jadi seharusnya dia dia beroperasi 24 jam kalau boleh. Encik Amlir, Khususnya pada waktu-waktu. Encik Amlir, kalau kita tengok water catchment Sungai Selangor berisiko tinggi untuk dicemarkan, apa langkah segera dan drastik untuk lindungi water catchment area di Selangor ni? Saya rasa untuk pada masa ini setiap seperti mana yang saya pernah sebut dahulu, pihak berkuasa haruslah terus pergi ke kawasan-kawasan yang mempunyai potensi tinggi untuk mencemarkan sungai dan pantau setiap industri ini. Mana industri yang memang sahih mencemarkan sungai, tidak comply kepada undang-undang, tidak mempunyai kemudahan ataupun fasiliti ataupun infrastruktur untuk merawat sisa toksik ataupun sisa yang dibuang oleh industri tersebut, haruslah ditutup sehingga ia boleh membuktikan bahawa ia boleh merawat sisa tersebut kepada tahap yang dibenarkan oleh undang-undang. Ini sangat penting. Sebab apa? Kalau tidak ada pemantauan ini, maka industri ini akan terus beroperasi. Mana-mana industri yang haram dari sudut
kedudukan dia, maknanya dia tidak ada lesen untuk beroperasi langsung, maka ini harus terus ditutup. Mana-mana industri yang tidak boleh meletakkan ataupun mengadakan ataupun install kemudahan untuk merawat sisa daripada kilang ataupun industri mereka, haruslah dihentikan tugas mereka sehinggalah mereka boleh memastikan atau membuktikan bahawa mereka boleh merawat sisa tersebut. Ini dua perkara yang sangat utama yang perlu diberi keutamaan. Kita ada banyak kaedah ataupun cara bagaimana untuk mengurangkan ataupun mengelakkan pencemaran Sungai Selangor ini. Tetapi kalau kita ada masalah dari segi teknikal ataupun sumber manusia, maka keutamaan ini perlu dilaksanakan. Kita nak menyelesaikan masalah dari sudut dari punca dia, kontrol exhaust. Satu lagi kontrol exhaust yang berjangka panjang ialah pihak kerajaan ataupun agensi-agensi yang relevan di pihak kerajaan haruslah duduk bersama-sama dengan pihak industri dan berbincang dengan pihak industri bagaimanakah mereka boleh menyelesaikan masalah ini. Jikalau isu ini tidak dijelaskan di antara pihak kerajaan dan pihak industri, maka masing-masing mungkin tidak memahami apakah masalah yang dihadapi oleh the other party, oleh pihak yang lain. Tapi dan macam Hafiz tanya tadi, untuk peringkat ini saya rasa memang patut untuk mengelakkan keadaan ini berlaku lebih kerap, maka patut diutamakan tindakan untuk terus ke kilang-kilang tersebut, tutup mana yang tidak boleh mematuhi undang-undang dan mana yang memang tidak patut langsung berada di kawasan tersebut, tutup terus juga. Ya, jadi itu adalah kita nak juga fahami bidang kuasa luas dan air Selangor dan cara yang mereka patut buat untuk pastikan kelangsungan bekalan air itu. Secara umum, luas ialah suatu agensi yang sangat penting di Selangor untuk memastikan bahawa pengurusan sumber air di Selangor ini adalah berkesan dan mantap. Jadi luas ini di bawahnya itu terdapat beberapa agensi lain, malah luas juga bekerjasama dengan beberapa NGO ke arah menyelaraskan aktiviti pengurusan sungai. Jadi luas memainkan peranan yang sangat penting dan kita harap luas boleh dalam keadaan sekarang, pihak luas ataupun lembaga urus air Selangor boleh memainkan peranan yang lebih mantap dan jitu ke arah memastikan bahawa masalah-masalah ini tidak akan timbul lagi. Dan seterusnya, agensi-agensi kerajaan yang lain haruslah bersama-sama membantu luas, bekerjasama dengan luas untuk memastikan bahawa isu ini tidak akan berlaku. Air Selangor ini ialah satu agensi yang agensi swasta yang bertanggungjawab untuk memastikan bahawa air yang itu datang ke loji-loji itu adalah terawat dengan baik menggunakan teknologi yang terkini dan memandangkan bahawa isu pencemaran ini semakin ketara dan mungkin ada bahan-bahan pencemar yang sukar dikenal pasti sesegeranya apabila berlaku masalah pencemaran seperti baru-baru ini. Maka saya rasa pihak Air Selangor perlu memikirkan kaedah-kaedah yang lebih berteknologi tinggi, menggunakan kaedah-kaedah yang lebih terkini untuk menghadapi masalah-masalah. Ini mungkin kita di waktu akan datang, saya tidak terkejut kalau masalah ini akan berlaku semula dan saya harap by that time, pada waktu itu pihak Air Selangor akan lebih bersedialah. Kita juga ada beberapa kaedah, misalnya kolam takungan giliran di tepi sungai di mana yang diistilahkan sebagai tap ataupun horas, di mana air ini boleh digunakan semasa keadaan kecemasan seumpama ini. Apabila loji tutup, jadi kolam-kolam takungan ini boleh jadi macam backup lah. Backup dan menyalurkan air ke kawasan-kawasan yang terjejas akibat pencemaran air. Jadi ini perlu dilaksanakan dan perlu
dilaksanakan dengan lebih tekaplah. Okey. Kalau Baik, terima kasih. ya. Terima kasih Encik Amli Ayat, ATV Salam Sekitar. Masa tidak mencukupi. Saya minta maaf, mungkin kita akan melakukan interview di masa-masa akan datang lagi. Dan itu saja laporan yang dapat saya bawakan untuk ketika ini.